Baik, kali ini kita akan belajar dan ambil tahu berkenaan dengan kredit dan hutang. Okey, pengurusan kredit dan hutang. Kenapa kredit dan hutang ini dalam satu topik? Sebab bila mana kita adanya kredit, akan berlakunya hutang. Okey. So, jom kita go through kepada definisi dulu, istilah dulu. Okey. Baik. Kredit, apa itu kredit? So, contractual agreement between the supplier, for instance, a bank or financial institution and the customer. The customer borrow money from the supplier and agree to repay within a certain period. In short, secara conclusionnya ataupun secara bahasa mudahnya, credit is a postponement of payment facility provided by supplier to the customer. Also mean the amount of the money can be borrowed. Okay, so sebagai contoh, untuk credit card, let's say kalau credit card itu diterhadkan peminjaman sebanyak 10,000, so pemilik kad itu hanya boleh membelanjakan apa sahaja melalui online ataupun melalui swipe credit card up to 10,000 saja. Okay, so secara keseluruhan kita faham yang kredit ini adalah perjanjian persetujuan kontrak di antara pemilik kad ataupun customer, pelanggan dengan bank. Okay, dengan bank ataupun syarikat yang provide financial. Okay, so bila kita ada credit card, bermakna kita setuju yang kita boleh pinjam amount of money yang terhad daripada syarikat itu ataupun bank itu, dengan syarat kita perlu bayar balik hutang kita pada tempoh yang diberikan, pada tempoh yang ditetapkan oleh bank itu ataupun syarikat itu. Okay. So, dengan erti kata lain, bila mana kita ada credit card, kita boleh bayar kemudian. Maksudnya, kita pinjam daripada bank ataupun syarikat itu untuk kita belanja dulu. Kemudian, bila kita dapat gaji ke, bila kita ada duit, kita bayar balik dekat orang yang kita pinjam. Okay, bank ke ataupun syarikat financial lah, syarikat kewangan. Okay. So, bila ada credit card, maka ada hutang. Sebab apa ada hutang? Sebab kita pinjam. Okay, bila kita pinjam duit, dan let's say lah kita dalam keadaan berhutang, sebab kita pinjam bukan hak milik kita. Okay, sebab tu kredit dan debt ataupun hutang dia bersangkut paut. Okay, so debt tu apa? Amount that has been borrowed, dapat pinjam yang tak disettlekan. Okay, yang tak disettlekan. So if transaction made using credit card, the credit will be converted to debt. So maknanya setiap kali kita belanja pakai credit card, terus kita dah dikira berhutang dengan bank ataupun syarikat, mana-mana syarikat yang kita buat peminjaman. Macam Along ke kan. Tapi Along, dia bezanya Along dia bagi cash. Tapi dia bagi masuk, okay, Wah bagi 10,000, lu kena kasih balik dalam sebulan, Wah kasih interest 3%, satu minggu 3%, tak bayar, up, dia kasih up lagi kan. Macam itulah. Okay, so bila ada peminjaman akan berlakunya hutang selagi mana kita tak settle bayaran itu. Okay, so untuk bila mana kita ada potensi nak berhutang, kita perlu ada personal budget. Okay, apa maksud personal budget? Estimated income and expenditure, perbelanjaan seseorang pada tempoh yang tertentu. So maksudnya, let's say lah kita sebagai contoh lah, kita bekerja kan. Okay, kita bekerja, gaji kita 1,500, tapi kita nak beli PS5, contoh beli PS5, kita macam malas nak tunggu menyimpan, okay, nak saving.
nak saving 500 contoh lah, 500 selama 10 bulan. Leceh lah nak tunggu 10 bulan kan, sebab kita nak main sangat. So kita akan pergi bank ataupun syarikat kewangan itu untuk membuat membuat credit card. So bila mana kita ada credit card, sebelum nak adanya credit card, nanti konsultan bank dengan konsultan syarikat kewangan itu, dia akan keluarkan dia akan tanya kita, gaji awak berapa, awak ada tak perbelanjaan yang rutin, yang selalu awak belanja, maksudnya dari segi bayar bil api, bil air, duit top up, lepas tu nak bagi duit dekat mak ayah, lepas tu duit simpanan sikit. Okey, so ada tak? Bila kita sebut ada, kita senaraikan. Kemudian dia akan buat quotation, dia akan merangkakan, dia akan merangkakan bajet. So dia tengoklah, dengan gaji 1,500 ni awak boleh ada credit card, saya boleh bagi credit card, tapi awak hanya boleh pinjam maksimum 5,000 sahaja mengikut gaji awak, macam tu. So kita dapat credit card, so kita bolehlah terus pergi kedai, beli PS5 tu, kita swipe je credit card tu. So bila kita swipe credit card tu, terus kita dah berhutang 5,000 dengan bank ataupun syarikat tu lah. So dalam tempoh yang tertentu yang diberikan, contohnya dia kata, okey, saya bagi awak credit card, awak perlu langsaikan settlekan bayaran dalam tempoh 2 tahun. So nanti dia akan rangka lah, dia akan daripada personal budget tu, dia akan rangka berapa yang kita perlu bayar setiap bulan pada pihak yang kita pinjam itu. Okey, so pentingnya ada personal budget bagi siapa yang nak meminjam ataupun nak buat credit card. Okey. So macam mana kita nak manage kredit dan hutang secara berhemah dan secara bijak. Baik. So dia kata credit card users need to settle the hutang, bayaran hutang dalam tempoh yang diberikan supaya kita bahasakan diri kita dapat enjoy interest free period. Apa maksud dia? Tempoh bebas interest, tempoh bebas faedah. So bila mana kita pinjam, lepas tu once kita dapat gaji je, kita terus bayar hutang tu supaya kita tak dikenakan interest. Okey, so selalunya bank ataupun syarikat dia akan bagi satu tempoh yang kita bebas faedah. So dalam tempoh bebas faedah itu kita bayar as it is. Maksudnya kita pinjam 3,000, kita bayarlah 3,000. Kalau tak mampu bayar 3,000, kita boleh bayar minimum dia. Okey, ada minimum minimum harga ikut institusi masing-masing. Okey, tapi dia punya interest free period tu minimum dalam 15 ke 20 hari. Macam tu. Dia ikut institusi masing-masing. Okey. So another one, dia kata pay the outstanding balance listed on the credit card settlement. Okey, credit card settlement ni penyata kad kredit. So itu statement. Settlement ni bila dia akan keluar statement, so dalam statement itu ada credit card settlement. So credit card settlement ni maksudnya apa yang kita perlu settlekan, bayaran apa yang kita perlu langsaikan. Okay, so outstanding balance adalah baki keseluruhan. Let's say kalau saya bulan ni saya pinjam 5,000. So outstanding balance saya adalah 5,000. Kalau saya tak bayar balik lah, lepas tu let's say lah bulan depan saya tak bayar pun minimum payment dia kan. So dia akan naik interest. So naik interest contohlah 5%, so RM25. So pada bulan kedua itu dia akan keluar statement dia, outstanding balance saya adalah RM5,000, RM25. Kalau selagi mana tak bayar, selagi itulah ada interest. Okay. Kemudian dia kata the minimum amount, yang saya sebut tadi, the minimum amount paid by the credit card holder provides opportunity for the bank to charge interest on the balance and may also incur late payment charges. Okay, sebab macam saya sebut tadi, kalau kita tak mampu bayar, sekurang-kurangnya kita bayarlah amount yang minimum. Okay, tapi
amount minimum ini, kalau kita bayar minimum pun, dia memberi memberi peluang ataupun opportunity kepada bank untuk nak charge pada kita, charge interest. Okey, charge interest pada balance yang kita selepas kita dah bayar minimum. Contohlah sorry. Baik, contoh saya swipe kredit card 2000. Okey, bulan ni 2000. Kemudian bulan depan dia keluar statement. Dia nyatakan saya perlu bayar 2000 lah. Okey. Tapi minimum dia, contohlah minimum normally dia ambil 10%. 10% ataupun RM50. Okey, kalau kita punya 10% itu di bawah RM50, kita kena bayar RM50 walaupun let's say lah 10% daripada mana-mana hutang kita itu nilai dia RM30, tapi kita tetap kena bayar RM50. Minimum dia RM50. So dia kata minimum RM50 ataupun 10% daripada pembelanjaan kita. So daripada 2000 tadi, so 10% 200 kan. So 200 lebih daripada RM50. So kita tetap kena bayar RM200 itu. So let's say lah kita bayar RM200 itu dalam tempoh bebas faedah 20 harian. Kita mampu bayar RM200 je. So baki dia berapa? Baki dia RM1,800. So RM1,800 itulah yang akan dikenakan interest. So mungkin interest dia 4% setahun. So yang itu 4% setahun. So kita kena bahagilah dengan berapa hari yang kita belum langsaikan. Okey, nanti kita ada melibatkan pengiraannya nanti. Okey, let's say lah kalau saya tak bayar minimum itu, okey, kalau saya tak bayar dia punya minimum payment, let's say lah 2000 tu kan, saya tak bayar pun. So untuk bulan depan, bulan depan akan dikenakan charge dan akan dikenakan interest dan akan dikenakan late payment charges. Late payment charges ni 1% sebulan. So bertambahlah kita punya total amount yang perlu dilansaikan. Itu antara keburukan kredit card. Sebab itu kalau nak guna secara berhemah, secara wisely, so perlu ada pembayaran yang minimum. Okey, ataupun nak mudah, bayar habis. Kalau ada duit ke, bayar habis. So another way adalah pay within the cash discount period for payment of debt. So ada sesetengah bank dia provide cash discount period. So maknanya let's say lah kita hutang 2000, dalam 20 hari yang interest free period tadi tu, yang bebas faedah tu, tempoh bebas faedah, dia bagi kita discount lagi. So let's say dah dia bagi 20% discount. So maknanya kita tak perlu bayar yang 20%, another 80% kita bayar. So contoh daripada 2000 tadi, so 20% 400, contohlah 400 kan. So 400 je yang dikurangkan. So kita hanya perlu bayar 1600. Tapi kena bayar 1600 tu pada period yang ditetapkan lah. Okay, so itu antara benda-benda yang kita perlu lihat dan perlu kena aware dengan tu. Kena berjaga-jaga dan kena berhati-hati dan kena always tengok kita punya bank statement andai kata kita menggunakan credit card. Okay, baik, so bila saya dah sembang dengan awak tadi semua, so awak dah boleh dah nampak gambaran tentang kebaikan dan keburukan credit card. So kebaikan dia, okay, ada sesetengah bank dan juga syarikat kewangan, dia akan bagi cash rebate ataupun mata tebusan. Okay, mata ganjaran ataupun mata tebusan. Let's say lah setiap kali kita swipe credit card itu, so kita dapat cash rebate. Cash rebate ni dia macam discount sebenarnya. Okay, macam kita bayar 2000 tu, tapi bila kita swipe, kita hanya bayar 1800 je. So 200 tu masuk dalam akaun kita. Okay, maksud kita tak guna lah, kita ada baki dalam kredit card tu 200, macam tu. Okay, lepas tu does not require us to carry a lot of cash. Betul lah, kita hanya bawa kad sahaja. Lepas tu mudah dan efficient payment method. Betul lah, kita hanya swipe saja ataupun
Selalunya kalau credit card kita kena swipe ataupun insert, masukkan password. Dia tak ada yang paywave. Dan convenience, mudah untuk kita nak beli barang-barang secara online. Okay, so maknanya kalau tak ada swipe, kita pergi ke website, kita just masukkan nombor kad kredit je. So terus boleh bayar online. Okay, tapi keburukan dia ada banyak, ada jenis-jenis charge lah, iaitu annual fees, okey, yuran tahunan, lepas tu finance charges, faedah iaitu interest, lepas tu cash advance interest charges, maksudnya ada setengah bank yang kita kena bayar faedah tapi dalam bentuk cash. Leceh lah kat situ. Dan late repayment charges, ini ada pada semua institusi, okey, dan pada semua bank. Kalau kita tak bayar minimum payment, so kita kena bayar dia punya charge dia, late repayment tu. Lepas tu overspending. Okay, overspending, terlebih belanja. Contohlah, dalam kad kredit itu dia punya limit dia RM5,000. Okay, tapi kita punya gaji kita RM1,500 aja. So kita overspending, kita beli PS5 yang memang totalnya RM5,000. So sakitlah kat diri kita, sebab nanti bulan-bulan kita kena tolak kita punya duit gaji itu untuk bayar bulanan dekat dekat bank ataupun syarikat kewangan. Lepas tu kalau bayar bulan-bulan let's say lah sedikit, so nanti dia macam baki yang ada pada kita itu, ataupun baki hutang itu akan ditambahkan dengan interest. So boleh katakan setiap bulan nanti walaupun kita dah bayar, tapi dia akan naik sikit. So boleh katakan selagi mana kita tak bayar penuh, selagi itu kita akan biasakan dengan membayar sepanjang tahun. Sampailah walaupun dia naik sikit, tapi nanti makin lama makin berkurang. So boleh jadi sepatutnya kita boleh settle 2 tahun. Tapi kena settle 4 tahun macam tu. Okay, so unless tahun berikutnya kita naik tangga gaji, ataupun kita dapat commission ke, dapat bonus daripada bos ke, then kita laksanakan lah. Okay, malangnya tak semua retail ataupun store yang menggunakan, yang accept credit payment. Macam kedai runcit memang tak ada credit payment kan, even swipe pun tak ada. Dia macam kedai-kedai yang branded ataupun yang branch yang ternama, okay, macam McDonald, KFC, kita boleh lah pakai credit card. Okay, itu adalah kebaikan dan keburukan credit card. So let's say lah kalau awak dah umur 21 ke atas dan awak rasa awak nak guna credit card, so inilah syarat-syarat dia untuk awak nak apply credit card. So mesti 21 tahun ke atas, dan minimum income dalam setahun adalah RM24,000. Okay, let's say lah tadi yang RM1,500 kan. So kita tengok 1,500 gaji kan, darat 12 bulan. So ada 18,000. So kita tak boleh lah nak buat credit card. So daripada situlah yang consultant dia akan keluarkan personal budget kita. Awak tak lepas requirement. So saya tak galakkan awak ambil credit card daripada syarikat kami ataupun daripada bank kami. Okay, so itu bagusnya, maksudnya ada consultant dekat institusi itu. So require salary slip, sebab dia nak buat personal budget, dia nak buat quotation, kita perlu bagi kita punya salary slip ataupun supporting documents. Supporting documents ni macam kalau orang yang bekerja sendiri, peniaga, so dia tunjuklah dia punya grant peniaga dia. Okay, so itu kalau kita nak apply. Sorry. Baik, so kita teruskan impact of minimum payment dan late payment on credit card use. Okay, apa impact dia, apa kesan dia bila pada minimum payment dan juga payment yang bayar lambat. Okay, so yang ni kita baca, kita cuba fahamkan. Dia kata bank provides flexibility by allowing users to pay in a given period known as interest free period. Yang tadilah, okay, bebas faedah, usually 20 hari from the statement date. Statement date ni tarikh yang
bank keluarkan statement. Maksudnya bila dia keluarkan statement, itulah pada hari berkenaan itulah baki hutang yang perlu dilasaikan. So dalam masa 20 hari ini, dalam masa 20 hari yang diberikan itu, kita adalah bebas faedah. Okey. Itu yang bagusnya untuk bank-bank lah. Okay, untuk enjoy this, the card holder must pay the total balance of credit card statement or make minimum payment in the free interest period. Okay, so dah tak ada interest kan dalam masa 20 hari. So nak selamat, bayarlah habis. So kita pinjam 2,000, bayar 2,000. Kalau tak mampu, bayar minimum. Okay. Lepas tu, the payment usually 5% of the total balance or credit credit card statement or minimum RM50. Macam ini dia kata dia pakai 5%. Okay, ada bank pakai 10%, ataupun RM50. Let's say lah kalau kita belanja yang harga dia tak melebihi RM50, so kita kena bayar RM50. Tapi kalau melebihi RM50, kita hanya bayar 5% sahaja. Okay. Lepas tu, if still have balance, okay, walaupun kita dah bayar, contohnya bayar minimum kan, lepas tu ada lagi baki hutang itu, selepas habisnya tempoh bebas faedah, time tu lah, habis je hari ke-20 itu, hari ke-21 tu terus bank bagi interest. Okay, so nampak dia kata finance charge ataupun interest will be imposed. So most bank charges annual interest rate between 15%, di antara 15 dan 18% setahun. So itu adalah setahun. So maknanya hari ke-21 sampai hujung bulan, so maknanya kita kena bayar faedah lah. So kalau let's say lah 18% kan, 18% setahun. So let's say lah kalau kita nak based on hari, so kita kena bahagi dengan 365 hari. So let's say lah 0.18 bahagi dengan 365. Dekat sini dekat sini kita punya interest untuk sehari adalah 0.00049, sikit sangat. So normally dia tak akan kira by hari. Okay, dia akan kira by bulan. So let's say lah dalam sebulan itu kita bahagilah ada 12 bulan kan. So 0.18 bahagi 12. So maknanya sebulan rate faedah kita adalah 0.015. So tak banyak lah pun. Cumanya kita kena faham, kalau kita tak bayar, so nanti dia bertambah kan, sebab dia compound compound interest. Okay, itu kalau ada balance hutang. Tapi kalau tak bayar langsung, minimum payment, if no payment made after interest free period, so the minimum late payment pula yang kena charge. Okay, RM10 ataupun 1% daripada baki keseluruhan. Dah lah kena interest, lepas tu kena lagi dengan late payment charge 1%, dekat situ. Okay, kalau yang RM10 tu, kalau yang kita belanja bawah RM50, tapi kita tak mampu bayar RM50, so kita kena tambah lagi RM10 untuk late payment charge. Okay, so itu antara impak yang inilah yang dapat kita lihat daripada minimum payment dan juga late payment. Okay, jom kita pergi kepada contoh. Alright, so dia kata Encik Ahmad receive his credit card statement pada bulan Januari, untuk bulan Januari daripada Bank Sentosa. So daripada sini Encik Ahmad dia buat credit card dengan bank. Okay, so bila mana dia kata dia terima statement, so maknanya dia dah belanja lah, dia dah sama ada dia dah belanja ataupun tak belanja dalam bulan Januari itu. So habis je bulan Januari, naik je bulan Februari, keluarlah statement. So tengoklah berapa amount yang dia perlu lansaikan hutang itu. So the statement shows that Encik Ahmad has a current amount outstanding balance sebanyak RM5,200. So maknanya pada bulan Januari itu dia dah belanja dah sebanyak RM5,200. So it is assumed that Encik Ahmad did not use his credit card in February.
Ya, dah gelabah sebab kita dah belanja 5,200 kan. So, bulan 2 tu, bulan Februari tu, tak naklah belanja apa-apa, tak nak guna kredit card. Pakai je gaji yang ada. Pakailah cash. So, kita tengok apa soalan yang dia minta. Dia kata, what is a minimum payment to be paid? B, if he only makes a minimum payment for January and the statement date is 15 hari from the expiry date of the interest free period, what is the balance shown on his February period? Okay, maknanya bila dia dah buat minimum payment yang untuk bulan Januari itu, lepas tu statement keluar 15 hari selepas expiry date of interest free period. So maknanya 20 hari itu dia biasalah 20 hari itu dia dah bayar kan. Dia dah bayar minimum payment. Lepas tu selama 15 hari itu dia tak buat payment, dan maksudnya kalau 20 hari, so campurlah 15 hari kan, so 35 hari. So dalam sebulan, contoh bulan Januari ada 31 hari. So 20 hari dengan bulan ini bulan 2, sebab dia akan keluar pembayaran pada bulan 2. So bulan 2 let's say lah 28 hari. So 20 hari campur dengan 8 hari, 28. So yang 8 hari tu daripada 15 hari tadi tu. So 15 hari tolak 8, so maknanya 7 hari. Okay, so nak faham kat sini yang daripada hari yang ke-16 bulan Februari itu dia tak buat pun bayaran dia. Okay, so pada let's say lah pada bulan berikutnya keluarlah dia punya statement untuk February period pula. Okay, so C, kalau dia tak bayar langsung, dia tak bayar hutang, dia tak langsaikan hutang, berapa baki yang ditunjukkan pada February statement. Okay, baik. So sebelum itu kita recall balik interest. Okay, sebab ni berkaitan dengan interest kan, sebab ada faedah tadi. So interest adalah principal. Okay, principal duit yang kita guna, darab dengan faedah punya rate, dan darab dengan tahun. Okay, ingat tahun. Baik, untuk soalan A tadi, dia nak berapa minimum pay kan, berapa minimum payment yang Encik Hafiz tu, Encik Ahmad. So dia berhutang 5,200, dan basic untuk semua bank minimum payment itu adalah 5%. So memandangkan 5,200 itu dah melebihi RM50. So kita just ambil yang 5% punya lah. So 5% daripada hutang kita. So kita kena, maksudnya yang perlu dibayar, yang minimum yang perlu dibayar adalah RM260. So Encik Ahmad kena bayarlah RM260 tu. Okay, itu untuk minimum payment. Alright, untuk B, dia nak kita bagi tahu dekat bank statement tu, dekat statement date itu apa credit card settlement yang perlu Encik Ahmad langsaikan. Okay, so dekat sini outstanding balance adalah baki keseluruhan 5,200, dan dia dah buat pun minimum payment iaitu 260, dan baki yang tertinggal adalah 4,940. Okay, so sekarang ni dia bagi tahu period subject to financial charges 15 hari, sebab selepas habisnya tamat tempoh bebas faedah, so 15 hari seterusnya Encik Ahmad dia tak buat pembayaran. So setiap hari itu akan dikenakan faedah. So 15 hari, sebabkan kita nak dalam tahun, so kita akan bahagilah dengan 365 hari untuk dapatkan dalam tahun punya. Okay, so interest charge adalah principal. Okay, principal adalah ni lah yang kita masih berhutang itu. Okay, dalam konteks credit card. So 4,940 darab dengan 18 bahagi 100. Okay, 18 ni adalah 18% tadi. Okay, maknanya bank ini dia charge 18%. Kan tadi range dia di antara 15 hingga 18. So maknanya 18% bahagi dengan 100 darab dengan tahun. Kita pakai inilah formula PRT ni. Okay, so yang ni adalah P, yang ni adalah R, yang ni adalah T kita. So dalam tahun, so kita akan dapat
faedah selama 15 hari itu adalah RM36.54. So bila cukup hari yang ke-15, dia tengok bank bagi surat, bank emailkan kita punya credit card settlement ataupun bank statement. So dalam bank statement itu akan tersenarai lah yang ni, current amount, outstanding balance pada bulan Februari, okey, iaitu 4,940 tambah dengan RM36.54. So hari yang selepas 15 hari itu, bila dapat bank statement, inilah balance yang perlu dilansaikan hasil daripada kita belanja pada bulan Januari. Okey, selalunya bila belanja bulan Januari, pada bulan Februari itu akan keluar bank statement yang kita belanja pada bulan Januari. So untuk bulan Februari, bank statement dia akan keluar pada bulan Mac. Macam tu. Okey, bukan bermaksud bulan Februari ni yang perlu bayar, bukan. Bulan Februari ni bermaksud dia keluar statement yang perlu dilansaikan untuk pembelanjaan kita pada bulan sebelumnya. Okey. Baik, let's say lah kalau tak bayar minimum pun, so kita punya hutang masih 5,200. Okay, so 5,200 ini darablah dengan kadar faedah dan darablah dengan tahun, tapi yang 15 hari lah. So 15 hari dalam tahun, 15 bahagi 365 hari. So kita akan dapat faedah yang perlu dibayar selama 15 hari ini adalah RM38.47. Kemudian RM38.47 ni tambah pula dengan kita punya baki hutang itu, hasil tambah tu, okey, jumlah hutang kita perlu pula didarabkan dengan late payment charges 1%. So maknanya kita perlu bayar tambahan RM52.38. So kita kena tambahlah ke semua ni. So 5,200 tambah RM38.47 tambahlah RM52.38. So ini silap ni, ini sama dengan So total yang perlu dibayar adalah RM5,290.85. Nampak tak? Daripada pengiraan ini kita boleh nampak dah keburukan kredit kad bila mana kita tak lansaikan sepenuhnya, kita hanya lansaikan minimum ataupun kita tak lansaikan langsung. So dia punya daripada asalnya 5,200 tu dia naik RM90.85. Ini baru 15 hari tak bayar. Bayangkan kalau 30 hari tak bayar, berapa naik? So pengiraan ini mengajar kita untuk berfikir yang sama ada kita ni boleh tak nak ambil kredit kad. Kalau saya ambil kredit kad, saya perlu bertanggungjawab. Saya perlu mendisiplinkan diri untuk sentiasa peka dengan yang tarikh bebas faedah. Lepas tu kena peka dengan cas bayar lambat. Okay, so nampak benda ini mengajar kita untuk berfikir. Baik. So ini another example. Ya saya. Nak tanya yang soalan tadi tu. Okey. 15 hari tu sebenarnya untuk apa? 15 hari. 15 hari. Tak faham hari dengan tahun. Okey. Okey, kalau kita sekarang ni dia based on hari. Sekarang ni dia punya cerita sekarang. Okey, dia punya cerita. Kita buat timeline. Okey, so ni bulan Februari bulan Februari, let's say lah diberi hari pertama sampai lah hari ke-20 adalah bebas faedah. So bebas faedah maksudnya kita bayarlah as it is. Kalau kita ada duit 5,200, kita bayarlah 5,200 tu. Okey. Tapi Encik Ahmad, let's say dalam soalan B ni Encik Ahmad hanya bayar 260 je. So maknanya 260 je dia bayar dalam tempoh bebas faedah ni. So baki dia adalah 4,940. So 4,940 ni dia tak bayar lagi. Okey, lepas tu hari demi hari berjalan. Okey. Sampai dah 15 hari. So maknanya 15 hari ni kalau ikut logik dah masuk dah bulan Mac, betul tak? Bulan Mac. Okey, dah masuk bulan Mac. Okey. So tapi dia bagi tahu yang Encik Ahmad tak buat pun tak buat pembelanjaan pun pada bulan Februari. So dia tak kacau kat sini. So bila mana bulan Februari dia tak kacau, so maknanya kita masih maintain dengan pembelanjaan bulan Januari kat sini, bulan Januari. Okey, bulan Januari punya. So
15 hari dia tak bayar sampai dah masuk bulan Mac kan. So 15 hari dia tak bayar. So setiap hari ini dikenakan faedah. Maksudnya masuk je hari 21 dekat sini dikenakan interest. So 22, 23, 24, 25 sampai 28 kena interest. Lepas tu 1 Mac, 2 Mac, 3 Mac sampailah hari yang ke-15. Hari yang ke-15 ni lah, in total ni lah 15. Okay, so maknanya dia kena faedah. So untuk nak fahamkan situasi, cerita dia based on hari. So 18% ini adalah untuk setahun. Okay, untuk setahun. So kita nak tengok faedah dalam sehari berapa. So kita nak mudah, ambillah 0.18. Okay, sebab 18% ni bersama dengan 0.18. Okay, 0.18 ini adalah dalam setahun. Tapi kita nak dalam sehari. So kita ambil 365 hari. Benda yang sama juga. Okay, dalam situasi. Okay, so kita nak tahu dalam sehari berapa faedah yang kita perlu bayar. So darab dengan berapa hari yang Encik Ahmad tak bayar. So 15 hari. Okay, benda yang sama ni. Ini dalam kurungan ini sama dengan kefahaman yang ni. So kita bagi tahu interest kita bahagi dengan 365 hari supaya kita nak tahu dalam sehari itu faedah yang perlu dibayar berapa dan selama 15 hari sebab Encik Ahmad tak melangsaikan hutang selama 15 hari. Okey. Yang ni dia bagi contoh 15 hari. So maknanya pada hari ke-16 bank bagi statement, bank hantar email, bank hantar surat, bank statement lah. So nanti pada hari ke-16 pada inilah yang ni adalah faedah yang diterima iaitu RM36.54. So nanti pada hari yang ke-16 okey, bank akan keluarkan statement. Ni statement. So dia bagi tahulah yang ni dia bagi tahu yang ni. Current amount outstanding balance in February. So dekat sini dia bagi tahu 4976.54 yang perlu dilangsaikan hasil daripada peminjaman bulan Januari yang 5,200 itu. Okey, ini 15 hari. So kalau let's say lah dia yang ni 15 hari tak bayar dan hari yang ke-16 ni bukan bermaksud dia dah bayar, bukan. Hari yang ke-16 ni bank hanya bagi warning je, bukan bagi warning ataupun bagi reminder, bagi peringatan. Okey, sebab bank dia bertanggungjawab untuk mengingatkan customer dia tentang hutang yang perlu dilangsaikan. Sebab let's say lah kalau bank tak bagi bank statement, nanti kita lupa. Bila kita lupa, let's say lah sampai hari ke-30 kita tak bayar. So beza kan 15 dengan 30 punya faedah interest. So bila let's say lah hari ke-16 tu Encik Ahmad dapat surat. So dia tengok, wish kena bayar lah RM4,976.54. So dia keluarkan duit dia asingkan duit gaji dia bayar lagi, bayar bagi kurangkan lagi supaya hari yang ke-16 sampailah hari yang ke 28 yang bulan Februari dia dah bayar untuk minimum punya supaya nanti pada bulan Mac okey 20 hari pada bulan Mac itu masih lagi bebas faedah. Tapi pada 21 Mac sampailah 31 Mac dekat sini nanti akan ada kena interest lagi. Andai kata kalau dia tak bayar sikit, so nanti 4,976.54 sen ni dikenakan interest lagi pada hari yang ke-21 sampailah hari yang ke-31 pada bulan Mac. So dia jadi bertambah. So makin tinggilah nilai hutang itu. Dalam 15 hari selepas hari ke-21 tu kena bayar lagi kalau tak nak tambah interest. Kalau let's say lah hari ke-16 tu tak bayar kan. So nanti hari ke-16, 17 Encik Ahmad tak bayar. So hari let's say lah sampai hari ke-28 kan, Februari kan ada 28 hari So sampai hari ke-28 tiba-tiba hari ke-28 tu bank peringatkan lagi. So peringatkan balik, dia akan jadi dekat bank statement tu harga lain lah. Dia akan jadi 0.18 per 365 darab dengan 15 hari contohlah, kan dah 20 hari ni. So 15 sampai 3 hari, so 18 hari. Maknanya hari yang ke-28 Februari itu hari 18 hari dia tak bayar. So nanti bank bagi peringatan. So lainlah pula harga dia dekat dalam bank statement tu. Faham. Terima kasih cikgu. Okey, bagus. Sama-sama. Okey, alhamdulillah. So ada lagi soalan?
Okey, bagus soalan tu. So, kurang-kurangnya bagi kawan-kawan pun faham. Oh, okey, ni 15 hari tu. Alhamdulillah ada yang bertanya. Baik, kita pergi ke contoh yang lain. Okey, ni contoh kalau melibatkan kita beli online, contoh beli barang online kan. Okey, so tapi menggunakan credit card. So, Miss Chin dia nak beli handbag daripada France. Okey, French made lah, online. So, bila dia survey-survey kan, perempuan kan suka survey-survey kan dekat Shopee semua. Ni ada dua dealer yang tengah buat promosi. So company L dia dekat Singapura. So dia dekat Singapura, dia jual dengan 250 Singapore dollar. Okey. Kemudian sebabkan dia dekat kalau order itu bukan daripada Singapura, maksudnya Mrs. Chin ni orang Malaysia lah. Okey, kalau dia orang Malaysia, dia beli barang ni kat Singapura, so Singapura akan charge shipping sebanyak 50 Singapore dollar. Okey, lepas tu untuk company B pula, dia kat Malaysia. So dia offer harga RM799. Okey. Lepas tu delivery free lah sebab dia dalam Malaysia. Okay. Baik. So soalan dia, as a wise customer, which offer should Miss Chin choose? Okay, ni kita record balik cara nak convert nilai mata wang. Okay, dia bagi tahu RM1 bersamaan dengan 0.34. Okay, so maknanya RM1 nisbah kepada X ringgit. Okay, X ringgit. Okay, so 1 nisbah kepada X ringgit, atau nak bagi mudah faham lagi macam ni lah. Okay, 1 bersamaan dengan 0.34. Tapi untuk 250 Singapore dollar, berapa ringgit? Okay, so daripada kisah ini saya bagi tahulah dia punya ratio dia. Okay, ni yang ni RM, yang ni RM sama dengan Singapore dollar. Okay, 1 nisbah X ni kita nak tahulah nilai yang tanda soal ni. 1 nisbah X bersamaan dengan, untuk RM1 bersamaan dengan 0.34 dolar nisbah kepada X ni kita nak tahu harga dia yang bila mana diberi $250. So kita tahu yang nisbah ini adalah 1 per X. Okay, 1 nisbah X adalah 1 per X sama dengan 0.34 per 250. Okay, so kita nak tahu nilai X ni. So kita terbalikkan. Bila kita terbalikkan, so dekat sini pun akan terbalikkan. So 250 per 0.34. So kita akan dapatlah harga untuk dalam Malaysian ringgit. Okay, so yang ni kita faham konsep ratio sebab melibatkan conversion of currency, nilai mata wang. Okay, lepas tu dia kata Miss Chin dia berhajat untuk nak bayar menggunakan credit card, dan dia faham dan dia maklum yang bank akan charge 1% untuk transaction pembelian online, tapi yang di luar kawasan, di luar negeri, di luar negara. Okay, abroad, di luar negara. So assume ini tadi ya. Okay, baik, kita tengok pengiraan dia macam mana. Okay, bila kita ada, let's say lah, kalau nanti awak tengok Shopee, kalau melibatkan promotion dan melibatkan luar negara, so awak kena berfikir untuk buat comparison. Okay, dia compare lah, dia tengok company L, dia nak harga Malaysia, dia nak bagi harga Malaysia. So daripada 250 tadi tu, kan tadi kita dapat X sama dengan 250 bahagi dengan 0.34. Yang ni lah, yang ni lah. Okay, so dapatlah RM735.29. Okay, kalau tengok kat sini, nak compare dengan company V tadi, company L lagi murah sebab RM735, company V RM799. Tetapi kena ingat, kena ada shipping punya charge. Okay, postage punya charge. So 50 bahagi dengan 0.34. Okay, so nak tahu dalam RM. So shipping punya charge adalah RM147.06. Kemudian yang ni pembelian online ni. Pembelian online ini perlu ada charge dia sebanyak 1%.
So daripada RM735.29, 1% charge adalah RM7.35. Maknanya kita perlu bayar ni adalah macam seolah-olah upah ataupun komisen untuk bank dapat. Sebab dia tolong buat transaksi melibatkan dua negara yang berbeza. Okay, Malaysia dengan Singapura. So 7.35 ni adalah komisen untuk bank. Okay, so actual price yang perlu dibayar adalah RM735. Yang ni campur dengan shipping charge RM147.06 dan campur dengan additional charge. Okay, so total yang perlu dibayar oleh Miss Chin adalah RM889.70 berbanding dengan Company V. Company V dalam Malaysia. So dalam Malaysia shipping dia pun free. So yang perlu dibayar adalah RM799, tak ada apa-apa charge, tak ada hidden charge. So yang perlu dibayar adalah RM799. So bila Miss Chin compare, baik dia beli yang dalam Malaysia punya sebab lagi murah daripada yang dekat Singapura. Walaupun Singapura jual beg harga murah, tapi sebabkan ada penambahan charge postage dengan bank punya commission, so jadi mahal. Okay, so again belajar untuk berfikir. So kita berfikir untuk nak membelanjakan dengan secara berhemah, secara bijak. So Miss Chin dia belilah dekat Company V sebab dia boleh save budget dia RM90.70. Gitu. Okey, sekarang ni calculate loan repayment dan installment. Baik, ini adalah bila mana kita melibatkan pinjaman. Okey, selalunya pinjaman ini ada installment ni, maksudnya bulan-bulan kena bayar berapa. Okey. Installment yang lain bila mana kita beli kereta, kita buat loan, lepas tu ada installment dia bulan-bulan. Kita pasang wifi kan, Unify kat rumah, so ada installment dia. Nanti tanyalah mak ayah, wifi kat rumah ni kena bayar berapa yang bulan-bulan? Yang bayar bulan-bulan itulah installment. Okey. Kemudian apa lagi? Let's say yang kalau sesiapa beli handphone kan, smartphone, iPhone kan, beli dekat kedai contohlah kedai iPhone, kita beli sekali dengan postpaid. Okey, so maknanya kita beli pada hari itu harga murah. Contohlah kita bayar down payment, ni down payment pula, down payment 400 je. Tapi harga handphone itu 3,000. So akan ada installment yang perlu dibayar bulanan. Okey. Sampailah kita langsai duit 3,000 phone tu. Tapi kita tak akan bayar 3,000 sebab dalam installment ada interest. So kita akan bayar lebih daripada tu. Okey, sebab itu selalunya nak jimat kita bayar cash. Apa-apa bayar cash. Rumah pun ada rumah pun ada installment. Okey. So apa-apa yang kita buat pinjaman ada installment. Okey, so ada dua kategori iaitu flat interest dengan interest on balance. Okey, flat interest apa dia? The interest rate will be calculated on the original loan amount over the term of the loan. Okey, dan dia punya kadar dia, okey, interest dia fix. So kalau 4% lah setiap bulan. Okey, itu adalah flat interest. Baik, untuk interest on balance, the amount of interest charged each month on the loan depends on the amount of the loan balance for that month. Okey, maknanya kalau bulan ni 3,000, so kena charge 3%. Okey, so kena bayar 900. So dah bayar dah 900 tu. Lepas tu pada bulan kedua kita tengok pada amount loan tu. So darab lagi, tengoklah kalau loan itu berkurang, so dia punya interest pun berkurang juga. Okey. Tapi charge sama. Maksudnya kadar dia sama. Okey, jom kita tengok contoh. Okey, kalau flat rate contohlah Miss Lim dia beli kereta. Okey, dia beli kereta RM80,000 menggunakan kredit card. Dan dia dah bayar dah 10% down payment. Kalau selalunya yang 10% down payment ni dia bayar walaupun dia pakai credit card, tapi 10% tu adalah daripada gaji dia.
Okay, maknanya yang dia ada duit, bukan pinjam, dia ada duit. So and the balance is payable in installment over 6 years. Maknanya selepas dah dia bayar down payment daripada 80,000 itu, so baki itu akan dibayar secara bulanan selama 6 tahun. Okay, so flat rate dia adalah 4% je setahun. So berapa amount yang perlu dibayar secara bulanan? Okay, secara bulanan lah. Okay, amount total. Lepas tu secara bulanan tu kena bayar berapa supaya langsai yang amount of repayment tu. Okay, so dia guna credit card, dia bayar 80,000. Dia bayar 80,000. Dia pinjam 80,000 dengan bank lah. So 80 bank tolong bayarkan 80,000. Yang dekat dia bayar 8,000. Okay, so maknanya dia berhutang dengan bank 72,000. Okay, so kemudian daripada 72,000 yang hutang ini, dia ada interest. So interest dia 4%. Memandangkan yang ni kita tak perlu bahagi dengan hari, tak perlu bahagi dengan bulan, sebab dia cakap selama 6 tahun. So maknanya kita terus pakai setahun punya interest. So 4% darab dengan 6 tahun. So ini adalah interest Ini adalah interest yang interest yang bank kenakan pada Muslim. So 17,280 tambahkan balik dengan duit hutang tu. Okay, so jadilah total repayment. So 72,000 tambah dengan 17,280. So ini adalah amount of repayment oleh Muslim. Maksudnya inilah harga yang Muslim perlu langsaikan. So nak bayar selama 6 tahun. Okay, 6 tahun bayar bulanan lah. So nak bayar bulanan, kita tahu 1 tahun ada 12 bulan. So 6 tahun ada 72 bulan. So 89,280 bahagi dengan 72 bulan, maka Muslim perlu bayar dekat bank 1,240 setiap bulan. Okay, bila mana ada perjanjian dengan bank yang perlu bayar monthly installment 1,240, dekat sini dia akan sama ada dia akan auto deduct daripada gaji kita. Contohlah kalau pengiraan ni selalunya dia akan tengok personal budget kita. Okey, personal budget kita mungkin Muslim ni dia punya gaji dia 2,500. So daripada 2,500 itu bank akan auto deduct 1,240 setiap bulan. Okey, apa-apa pun based on personal budget. Sebab bank takkan membuatkan kita sengsara dalam hidup. Dia takkan buatkan kita tak berduit sepanjang hari dalam hidup. Okay, so daripada personal budget, dan dia tengok kita mampu beli kereta dan kita buat pinjaman dan kita perlu bayar 1,240 per month. Okay, itu kalau kita ambil autodidak. Kalau kita tak ambil autodidak, kita nak bayar sendiri, bahaya pula. Sebab let's say lah kalau kita terlupa pada bulan itu, kita terlupa nak bayar, so nanti bulan berikutnya dia akan kenakan late payment charge, lepas tu kenakan interest lagi, leceh lah kat situ. Okay, jadi berganda-ganda dia punya hutang. Okay, so ini adalah formula yang kita dah pernah belajar untuk simple interest. Okay, so untuk interest on balance pula. Okay, contoh Encik Haris dia buat personal loan daripada bank 10,000 dengan interest rate dia adalah 6% on the balance. The total repayment period is 7 years while the monthly installment adalah 150. Okey, dalam isu yang ni Encik Haris dia dah berjanji dengan bank yang dia akan bayar installment dia RM150. Okey, tapi masih lagi ada hutang, balance hutang itu. So balance hutang itulah yang akan dikenakan interest. Okey. Tapi nasib baik dia tak nak suruh kita kira untuk sepanjang 7 tahun. Sebab bayangkan bulan by bulan bulan ni ke bulan depan ke daripada 10,000 lah, contoh 10,000 tolak 150, so dapatlah 9,850. So 9,850 itu dikenakan interest 6%. Lepas tu bulan depan dia tolak lagi 150 daripada balance hutang tu. Lepas tu darab balik dengan 6%. So nampak tak, dia punya balance dia akan sentiasa berubah sebabkan ada installment yang dah fix 150 ini. So
bayangkan kita nak kena kira by bulan. So yang ni 7 tahun. So leceh lah, panjang. So sebab itu dia bagi soalan, dia just nak tengok the first 3 months sahaja supaya kita belajar yang apa beza interest on balance dengan apa beza dengan flat interest tadi. Okay. First month daripada 10,000 pinjaman tadi, so dikenakan rate 6%. 1/12 ni apa? Okey, 1/12 ni sebab kita kita ada installment, nak kena bayar, nak tahu dia punya interest. Yang ni interest 6% setahun. So untuk interest sebulan berapa? So kita bahagilah 12 bulan. Okey. So nak tahu dalam sebulan interest kita adalah yang ni 6% bahagi dengan 12 bulan. So dapatlah satu bulan punya interest. So darablah dengan 10,000, kita akan dapat first month kita RM50. Okey, so RM50 ini tambahlah dengan hutang kita. So daripada hutang kita ini kita dah bayar installment. So tolaklah dengan 150. So 150 dapatlah 9,900. So 9,900 ni akan dibawa ke bulan yang kedua. So bulan yang kedua ni pula dah kena darab lagi dengan 6% yang dah dibahagi dengan 12 bulan. So interest dia akan berubah. Nampak? Interest dia akan jadi RM49.50. So tambah balik dengan hutang, kemudian tolak balik dengan installment pada bulan kedua. Okey, lepas tu hutang itu bawa pula ke bulan ketiga. So darab balik dengan 6% yang dibahagi 12 bulan. So kita punya interest dapat RM49. Kemudian kita tambah dengan hutang kita, kemudian kita bayar balik RM150. Nampak tak? Maksudnya selama 7 tahun. So dia macam itulah dia punya pengiraan dia. So kita tengoklah selama 7 tahun tu selalunya bank dia dah tetapkan, dia dah buat pengiraan macam ni. Bank dia buat pengiraan macam ni lah, ada dalam sistem. Sebab tu dia bagi tahu yang sampai 7 tahun Encik Haris dah langsai hutang. Okay, so ini antara contoh untuk interest on balance. Kemudian dia nak total amount. So total amount untuk 3 bulan pertama, apa dia? Interest saja, interest sahaja. So RM50 tambah RM49.50 tambah RM49. So interest yang perlu dibayar oleh Encik Haris adalah RM148.50. Habis. Alhamdulillah.